maknanya dia tak sebut rawi dia, maknanya terpotong rawi daripada sahabat sampailah kepada Imam Bukhari. Dalam sekali kata Imam Bukhari sabda Nabi, tak sebut pun sahabat mana yang beritahu, tiba-tiba Nabi je bersabda. Sedangkan Imam Bukhari ni dia tak sezaman dengan Nabi, mestilah dia ambil daripada sahabat ataupun daripada tabi'in ataupun tabi'in. Memang silah-silah tu memang ada, cuma dia tak sebut salah silah tu. Dalam istilah dia panggil sanad, tak sebut. Terus berkata qala al-Bukhari, berkata Imam Bukhari, dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli imri'in ma nawa wa la niyata lin-nasi wal mukhti. Dia dipendek saja, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, setiap individu itu ataupun setiap orang itu adalah bagi dia apa yang dia niatkan. Ini semua faham dah. Maknanya dia niat nak terjun laut, terjun laut. Maknanya dia niat nak semayang, dia semayang. Dia niat nak curi, dia curi. Dia niat baik, dapat apa yang baik. Tapi dia niat yang buruk, dapat apa yang buruk. Dan dia niat dunia, dapat dunia. Dia niat akhirat, insya-Allah dapat dunia dan akhirat. Ingat sifir dia gitu. Apabila dia niat dunia, dia dapat dunia tanpa dapat akhirat. Tapi apabila dia niat akhirat tanpa langsung dia niat dunia, nescaya dapat dunia dan akhirat. Ni kelebihan orang yang niat dia kerana akhirat. Allah Ta'ala kata man yuridillah, siapa yang inginkan kepada Allah Ta'ala, nazid lahu fi harsih, siapa yang inginkan kepada akhirat, kepada akhirah, kepada perkara akhirat, Allah Ta'ala akan tambah harsih, iaitu hasil tuayang dia. Siapa niat apa yang berkaitan dengan akhirat, maknanya lillahi ta'ala, ikhlas kerana Allah Ta'ala, dia dapatkan hasil tuayang dia. Cuma dalam hadis kata wala niyata linnasi wal mukhti. Macam mana pula orang yang berniat tapi dia terlupa ataupun tersalah. Jadi Nabi kata tidak akan memberi kesan orang yang tersalah. Tak tersalah, dia buat sesuatu tapi bukan niat sebenar. Saya tak niat pun nak buat gini. Kalau membunuh tu membunuh tanpa niat. Kalau bunuh dengan niat, dia kena hukum balas. Tapi kalau dia membunuh tanpa niat, dia kena tak sapa dengan kisah ataupun bunuh balas. Dia ada hukuman lain, dia kena bayar diat. Jadi ni Nabi kata la niyata linnasi wal mukhti, tidak akan diterima ataupun maknanya tak kira lah, tak kira bagi orang yang berbuat sesuatu tanpa dia niat. Maknanya dia buat sesuatu tu tersalah ataupun dia tak sengaja. Ini ada yang pertama. Ada yang kedua, an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua daripada Abu Hurairah, bukanlah hadis mu'allaq yang kita sebut tadi, tapi hadis ni ada sanad yang mana sahabat yang mendengar hadis ni ialah Abu Hurairah. Abu Hurairah sahabat yang masyhur, dengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi bersabda, iza ata ahadukum khadimuhu bi ta'amihi, jika datang salah seorang kepada kamu di kalangan apa? Di kalangan khadam, iaitu hamba, orang gaji ke, siapa-siapa hak datang kepada kamu, bukan datang saja, datang dengan bita'amihi, dengan bawa makanan. Khadam ni ke, hamba abdi ke, orang gaji ke, orang suruhan ke, pelayan ke, datang bawa makanan. Nabi ajar fa illam yajlishu ma'ahu falyunawilhu luqmatan aw luqmatain aw aklatan aw uklataini. Maknanya kalau datang, dia datang kepada kamu ni, khadam bawa makanan kepada kamu, orang gaji ke. Sekarang ni khadam tak ada, zaman Piramli pun tak ada juga, cuma dalam cerita dia je main jual-jual. Marah kena jual jadi khadam. Tu salah tu. Dalam zaman Piramli pun tak ada khadam, lama dah tak ada khadam. Jadi sekarang ni pun khadam ada, mungkin ada, tapi di negara-negara yang tidak maju, di negara-negara terpecik ada. Dengar cerita ada orang masih lagi ada khadam, tapi khadam yang berteraskan Islam lah, berasaskan Islam. Dan sekarang ni siapa? Sekarang ni orang gaji ataupun pelayan rumah kita, pengasuh ke, siapa-siapa yang jaga rumah kita, dia bawa makanan kepada kita. Jika kamu dok ajak dia nak makan sekali pun, nak buat minum sekali pun, maka tak berilah dia ni satu suap ataupun dua suap, ataupun beri dia satu makanan ataupun dua makanan. Maknanya dia bawa makanan kepada kita, kita disunatkan bukan tengok saja ataupun bukan ambil saja tanpa awak tak tahu.
Disunatkan bagi kita, dan memang akhlak yang diajar dalam Islam ni. Nampak Islam ni belum menembuk walaupun dengan orang bawah kita gaji 15-16 ribu, 50-60 ribu sebulan. Dah khadam kita mau apa, orang gaji kita mau 400-500 sebulan, bonus raya dapatlah 700. Jadi dia ni bawah pada kita. Janganlah kita pandang dengan duit yang kita dapat, gaji kita dapat, kedudukan yang kita ada, maknanya dia datang dengan makanan yang akan kita makan, kita tengok saja. Dia letak atas meja tu, Nabi kata kalaulah mu tak ambuh panggil dia duduk makan sekali pun, maka tawarlah dia sesuap ataupun 2 suap nasi sebagai penghargaan kepada dia. Sebab dia yang menyediakan makanan bagi kita, dan kita pun pitih banyak-banyak tak ada makanan dia sediakan, dan kita makan makanan yang dia sediakan. Nabi kata kalau comel sekali, paling afdal sekali, ajak dia makan sekali. Walaupun kita tak sama ni, kita ni pakak tinggi, kita jadi boh. Tak, Perdana Menteri contoh kita ni, dia ni orang gaji kita je, makan sekali. Nabi kata tu yang paling afdal. Ada ketika pula mungkin kita tak mampu nak ajak dia makan sekali. Dah kita makan salang hidang tu, ni dan timbalan Perdana Menteri contoh, ni menteri besar, ni menteri kabinet, makan semeja dah kita nak ajak dia sekali. Nabi kata kalau kamu tak mampu nak ajak dia makan sekali, mu jangan lock saja, kurang-kurang tawar dia dah. Sedap makanan, dah ambil azikat sipang dak gini ke dapur nak makan malam kat gigi. Kurang-kurang tawar ke dia sebagai penghargaan. Dia pun bila orang tawar ke tu sejuk hati. Jadi Islam ni walaupun parah mana pun dia, Nabi suruh tetap jaga hati dia. Bila dia hidang kita buat tak tahu je apa perasaan dia. Sedap kau dah sedap masuk ni. Tak, maknanya sombongnya tuan aku ni pitih banyak tapi dak reti nak hargai orang masuk ke dia. Masuk mujur. Mari kerja dengan dia mujur. Jadi tu yang orang gaji tu banyak lari. Kita salah ke orang gaji. Kita panggil orang gaji dari Indonesia, kerja rumah kita dah sampai 2 minggu, lari tembak lari. Kita marah ke majeng tu. Warna ramu cari orang gaji jahat, orang gaji gini tak tanggungjawab. Padahal kita layanan tak betul. Tengok dari segi aspek diri kita. Aspek diri dia jangan nilai. Aspek diri kita layan dia ke mana. Kalau kita layan dia baik dia tapi dia lari juga nak buat mana. Tapi kita layan buruk dia lari. Dah kan nak salah dia kok. Salahkan kita. Sebab apa? Hati dia kita tak jaga. Kita kena nilai habis orang ni. Okey, budak tu kecil ke, budak tu besar ke, kita kena pandang dia bahawa mereka ni lebih tinggi daripada kita. Budak kecil kita pandang, kita kena nilai dia bahawa dia tak ada tanggung dosa. Dia mungkin selamat akhirat, kita tak tahu selamat ke tak. Kita banyak dosa. Tengok orang tua, banyak dah hamalang dia rupanya. Banyak dah hamalang dia, kita tak banyak hamalang lagi. Mungkin dia selamat dia akhirat, kita tak selamat di akhirat. Jadi kena pandang orang gitu. Nampak orang gaji kita, jangan pandang sebelah mata. Dia ni gaji kita gaji rendah, kita pandang dia bahawa dia tak banyak duit, maka hisap dia mungkin sikit, tak banyak tanggungjawab dia. Kita ni pitih banyak ni, Tuhan banyak tanya, lambat masuk syurga. Jadi kita pandang dari situ, barulah kita meraihkan semua orang. Jadi di sini Nabi kata kalau mudah ajak makan sekali pun dak layanglah dia molek-molek, maknanya dah mari makan kat sikit. Kalau dia kata enggan tak apa, makan dapur, okey sipanglah sikit ni, buat makan tengah hari karang dak, buat sahur ke sipanglah sikit, sedap makanan ni, puji sikit sebagai penghargaan bagi dia. Inilah ajaran dalam Islam, jaga hati semua pihak. Kalau Nabi tak tegur ni, memang berleluasa lah, maknanya orang atas tak pandang langsung orang bawah. Orang bawah ni nak pandang ke atas sakit tekak. Jadi nak pandang ke atas tak berani, pandang bawah. Jadi begitulah terdapat jurang antara orang pakat tinggi dengan orang pakat rendah. Jadi dalam Islam ni tak ada jurang dari segi pakat. Yang paling mulia ialah orang yang paling banyak takwa dia dalam diri dia. Hak tu yang pangkat dalam Islam, bukan dari segi pekerjaan, gaji, dari segi pengaruh, dari segi keturunan dah. Ni Nabi nak samaratakan biar kita ni ada harga diri, harga rendah diri, dan dapat pahala juga. Walaupun orang hidang ke kita, dia dapat pahala hidang, kita pun dapat pahala menghidangkan makanan. Itu sajalah untuk petang ni. Wallahu alam. Inilah adab yang diajarkan oleh Nabi. Semoga sama-sama kita beramal dengan apa yang kita dapat pada petang ini, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.